Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam video pada kali ini akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran sejarah tahun 4 bagi unit 5. Apa dia? Iaitu zaman air batu. Jom kita belajar bersama-sama. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada kali ini, bolehlah kiranya anda semua tahu apakah objektif pembelajaran kita untuk unit 5 ini. Pertama, menyatakan maksud zaman air batu. Kedua, menyenaraikan garis masa zaman air batu akhir. Ketiga, menerangkan perubahan zaman air batu. Dan yang keempat, menghuraikan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Adakah anda sudah bersedia? Jika sudah bersedia, jom kita telusuri sama tajuk ini. Kenali zaman air batu. Zaman air batu ialah zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Ini bermakna kawasan tersebut sangat sejuk kerana suhu yang semakin menurun. Kita ambil saja contoh, jika di rumah kamu terdapat aircon ataupun pendingin hawa. Jika suhunya semakin rendah sehingga 16 darjah Celsius, apa yang awak akan rasa? Mesti akan rasa sejuk. Sama juga seperti pada zaman air batu. Zaman air batu akhir berlaku proses penggelesiran atau kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Pencairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat. Hipotesis yang boleh dibuat menerusi kedua zaman ini, semakin turun suhu, semakin sejuk kawasan tersebut. Semakin meningkat suhu, semakin panas kawasan tersebut. Sebelum itu, suka cikgu ingin ingatkan, penggelesiran bermaksud bongkah air batu yang besar bergerak perlahan-lahan dan mencair ke permukaan bumi. Baiklah, zaman air batu akhir berlaku pada kala Kuartana yang dibahagikan kepada dua epok. Sebelum itu, kala bermaksud masa atau waktu. Manakala Kuartana bermaksud zaman yang bermula 2.5 juta tahun yang lalu. Lama sudah. Jadi, apakah epok tersebut? Pertama, epok Pleistosen. Suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilitupi air batu. Kedua, manusia mula mengetahui cara membuat api. Ketiga, tanah dataran menjadi luas. Kedua, epok Holosen. Pertama, suhu bumi mula meningkat. Kedua, air batu mula mencair. Ketiga, paras air laut meningkat. Jadi, jelas menunjukkan epok Pleistosen pada suhu bumi yang rendah, manakala epok Holosen pada suhu bumi yang meningkat. Garis masa zaman air batu akhir. Kala Kuartana seperti yang cikgu katakan sebentar tadi bermaksud zaman yang bermula 2.5 juta tahun yang lalu. Jadi, untuk epok Pleistosen dalam lingkungan 2.5 juta hingga 11,700 tahun yang lalu. Manakala epok Holosen pada 11,700 tahun dahulu hingga kini.
Ini merupakan haiwan-haiwan pada epok Pleistosen. Pertama, harimau bertaring lengkung. Kedua, mammoth. Ketiga, sloth. Berdasarkan garis masa zaman air batu akhir, kita dapat mengkaji perubahan yang berlaku terhadap kehidupan dan bumi. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah perubahan zaman air batu akhir. Pada zaman air batu akhir, berlaku perubahan suhu. Suhu dunia meningkat dan berlaku kecairan air batu. Perubahan ini telah memberikan kesan yang besar terhadap bentuk fizikal dan kehidupan bumi. Baiklah, perubahan yang pertama ialah perubahan bentuk muka bumi. Yang pertama, suhu bumi menjadi meningkat. Ais mula mencair, air melimpah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan laut. Perubahan kedua dari segi iklim. Iklim berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Perubahan iklim disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Manakala perubahan ketiga dari segi rupa bentuk fizikal bumi, di mana paras air laut meningkat sehingga 100 meter. Baiklah murid-murid, kita akan lihat pula apakah kesan daripada perubahan zaman air batu akhir. Peningkatan suhu juga telah memberikan kesan kepada bentuk muka bumi, kehidupan manusia dan haiwan. Jadi, kesan yang pertama ialah bentuk fizikal bumi yang baharu. Berlaku pembentukan tasik air tawar. Aliran air sungai juga berubah. Kedua, kesannya ialah kepupusan haiwan. Kesian haiwan pada zaman air batu. Pertama, kepupusan berlaku akibat perubahan suhu daripada sejuk kepada panas. Jadi haiwan-haiwan yang pada mulanya yang hidup di kawasan yang sejuk tidak tahan akan cuaca yang panas. Jadi kepupusan terhadap haiwan-haiwan tersebut berlaku. Haiwan seperti harimau bertaring lengkung dan mammoth telah pun pupus. Ketiga, pertempatan manusia. Manusia bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Manusia mencari tempat untuk membina pertempatan baharu. Kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Tahukah murid-murid, Asia Tenggara terdiri daripada negara yang kita cintai ini, iaitu Malaysia dan jiran di sekitarnya, termasuklah Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kemboja, Myanmar, Timor Leste dan Vietnam. Perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir seperti pelenggeseran, perubahan iklim dan bentuk muka bumi turut memberikan kesan di Asia Tenggara. Antara kesan tersebut termasuklah kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan berlakunya pergerakan manusia dan haiwan. Kesan yang pertama, kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Kecairan air batu yang membentukkan sungai dan tasik di Asia Tenggara. Kedua, kewujudan pertempatan baharu di Asia Tenggara. Kesan yang kedua ialah berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Manusia telah bergerak ke kawasan lebih tinggi dan hidup secara berpindah randah dan akhirnya menetap.
kawasan Asia Tenggara juga menjadi tempat tinggal haiwan. Baiklah, di sebelah kiri ini menunjukkan kedudukan pentas Sunda pada epok Pleistocene, di mana kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan daratan dengan kepulauan. Ianya juga mempengaruhi bentuk muka bumi di rantau Asia. Manakala di sebelah kanan ini pula, kedudukan pentas Sunda selepas zaman air batu akhir, iaitu epok Holosen, di mana kenaikan paras air laut telah mempengaruhi bentuk muka bumi pentas Sunda. Perubahan dan kesan yang berlaku pada zaman air batu akhir di Asia Tenggara menyedarkan masyarakat akan kepentingan memelihara bumi dan menyayangi alam sekitar. Jadi, suka ingin saya tanya kepada murid-murid sekalian, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk memelihara dan memelihara alam sekitar? Cuba anda jawab. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk video cikgu pada kali ini. Kita jumpa pada video akan datang. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua yang menonton. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye.